Okay kelas, so dah start record. Okay, so untuk hari ni kita akan sambung kita punya kuliah. Kuliah kita, topik dia adalah ellipse. So kita boleh tengok lah kat sini, ellipse. Kalau kita faham sendiri dan kita boleh tengok sendirilah, bentuknya adalah bentuk bujur. Bujur macam bola rugby ni. Ni bentuk dia. Kita go through dulu sebelum kita pergi lebih lanjut ataupun kita tengok dia punya bentuk-bentuk lain lah. So kalau kita tengok ni adalah bentuk bujur dia, dia bujur melintang. Cuba kita tengok next page. Tengok next page ada satu lagi bentuk ellipse adalah bujur juga tapi menegak. Boleh? Dia ada dua bentuk ellipse lah. Satu bujur menegak, satu lagi bujur melintang. Okey. So tak nak buang masa, kita tengok yang pertama dulu, yang bujur melintang. Okey, kita kenal dulu ada beberapa terms yang awak kena fasihkan lah dalam ellipse ni. So yang pertama adalah dia punya standard form. Boleh, yang cikgu tunjuk ni adalah standard form. So kita ada x minus h square over a square plus y minus k square. Sorry, y minus k, lepas tu di-squarekan over b square is equal to 1. So ni adalah standard form dia, boleh? So standard equation. Standard equation of ellipse. Dia ada general dia lah, tapi cikgu tunjuk yang standard dulu. Okay, yang mana c square is equal to a square minus b square. C square is equal to a square minus b square. So ni adalah yang mana a square mesti lagi besar daripada b square. So ni ni adalah bujur melintang. So ni bentuknya ni yang bentuk dia. Bujur melintang. Okay, so kita kenal dulu. Ada kat dalam ni, dia cakap the equation of ellipse with center HK. Lepas tu ada FOCI. Kalau British dia panggil foci, kalau American dia panggil foci. So mana nak pakai ni? British ke American? Foci boleh, kita sebut foci. Sebab fokus kan? Fokus dia apa? Dia dah jadi plural, dia jadi foci. Foci. Boleh? Fokus, foci. Boleh ke? Boleh. Boleh, andai kata nak, dia jangan sebut foci je. Boleh? Dia jangan sebut foci je. Dia foci dia dah salah dah. Dia sama ada foci ataupun foci. Okay, so ni So, foci adalah dia punya fokus. Kita tengok kat sini, tengok gambar dia. So ni adalah bujur melintang. Kita tengok ada major axis. Ada major axis. Ada minor axis. Yang menegak ni. Yang major axis adalah horizontal, yang minor axis adalah vertical untuk kes bujur melintang ni. Jenis ni Okay, so fokus dia dekat mana? Fokus dia duduk dekat sebelah center. Ni center, fokus duduk sini satu, duduk sini satu. Boleh? So dia ada fokus satu, fokus dua. Sebab tu dia nama dia foci. Sebab ada dua. Boleh? Ada dua. Okay, so kita tengok. Center, mudahlah H dengan K H dengan K. Kita guna untuk center untuk circle pun H dengan K. So masih samalah. Lepas tu equation of major axis kita akan pakai Y. Y sama dengan K. K datang dari mana? Ikut center. Boleh? Y is equal to K. Equation of minor axis adalah ikut center juga sebab dia lalu center ni Dia lalu center H X sama dengan H. Minor axis adalah garisan dekat X. Major axis adalah garisan dekat Y. Kenapa nama dia major axis? Sebab ada fokus dalamnya. Dalam tu ada fokus ataupun ada foci. Ada dua fokus. Okey. Untuk fokus pula ataupun untuk foci pula, kita ada H tambah C. Awak tengok H tambah C yang mana dekat X axis terkesan. Boleh? X coordinate. So X coordinate yang akan berubah. X coordinate affected. Yang berubahnya adalah tambah atau tolak C. Tambah C, tolak C. C mana datang? C adalah C square is equal to A square minus B square. So kalau tengok kat sini ni adalah jarak C. Boleh? Ni jarak C, ni jarak C. So macam mana nak cari C? C square is equal to A square minus B square. So nak C, square rootkan lah. A square minus B square is equal to C.
Boleh? So ni jarak dia lah. Senang cerita cari C, tambah tolak je dekat foci ni. Okay. Vertices on major axis pula. So kena tengok lah vertices on major axis. Ni lah. Dekat ujung ni Ni vertices dia. Ni satu, ni satu. Boleh? Kalau case ni, P dengan R lah. So yang efek dia masih juga dekat nilai X. Awak tengok H tambah A. So A adalah, ni jarak dia. Ni jarak A. Boleh? Ni daripada center kepada vertices tu adalah jarak A. Kalau sini pula, daripada vertices atas, ni adalah jarak B. Kat sini pula, jarak B juga. Boleh? So kalau kita tengok, kita punya X minus H, tu adalah center bagi koordinat X. Y minus K, K tu adalah center juga tapi bagi koordinat Y. A square adalah distance from center to vertices. B juga adalah center to vertices yang belah atas. Samalah ni jarak dia B Okay. So andai kata kalau cikgu nak tambah kat sini nak cari S dengan Q. So S lepas tu Q. Boleh? Sekejap, cikgu padam sekejap. Okay, padam ya. Okay, sekejap. Kita buat cantik sikit. Okay, so andai kata dia minta coordinate of S lah S yang berubah dekat sini, H tak berubah, tapi K akan tolak B. K akan tolak dengan B. So satu lagi kita ada Q. So Q, H dia tak berubah sebab part C tu tak berubah, tapi K tambahkan dengan B. Boleh? Kenapa B? B adalah jarak dia. Okay, setakat ni boleh follow tak? Boleh cikgu. Boleh. So ellipse, nanti boleh tengok balik. So kita nak cuba tengok dalam bentuk soalan pula. Okay, soalan dia, find the center and foci of the ellipse. So kita tengok yang pertama, kita tengok X tambah 3 square per 9 tambahkan Y tolak 1 square per 4. Kita boleh ubah sikit bentuk dia jadi macam ni. X tambah 3 square per 3 square tambahkan dengan Y tolak 1 square per 2 square sama dengan 1. So ni bentuk yang kita nak tengok lah standard form dia kan. So daripada sini dah dapat nilai A dah. Daripada sini dah dapat nilai B. Okay, so kita start dengan pencarian dia punya center lah. So center senang. Center apa dia? Center negatif 3 dan 1. Setuju? Setuju. Okay, center negatif 3 dan 1 sebab X tambah 3 sama dengan 0, dapatlah negatif 3 ni. Kalau kita solve kan, samalah case ni. Y tolak 1 sama dengan 0, dapat 1. Yang ni. Dan kita settlekan lah. Okay, lepas tu kita tengok pula macam mana nak mencari fokus. Ingat nak cari fokus, kita perlukan C sebab dia adalah jarak daripada center kepada satu nilai C. Baru dapat fokus kan. Okay, kita ada foci kat sini. So sebelum tu kita cari C dulu. So ingat formula dia C square is equal to A square minus B square. Okay, so kita kira dulu. A square dah jumpa. A square adalah 9. B square adalah 4. So jawapan dia adalah 5. Boleh, tapi C adalah square root of 5. So, dia akan jadi plus minus lah nanti. Okay, so kita cuba cari foci. So, foci akan ada 2. So, foci, ingat nilai yang akan affect adalah nilai X. So, kita ada negatif 3 tambah set 5. 1. Lepas tu satu lagi kita ada negatif 3 juga. Tapi tolak set 5. 1. Boleh? Siapa tak faham? Boleh? Cikgu ikut formula Ni H tambah C dengan K. Ni adalah H tolak C. Lepas tu K. Boleh kelas?
Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Okay, so kita pergi kepada example tu. Kita tengok. Dia cakap, write the equation of ellipse that has vertices. So, cerita pasal vertices pula. Ni adalah vertices. Lepas tu dia ada foci. Boleh? Find the equation of ellipse that has vertices. Vertices kat sini biasanya dia akan sebut pasal meja pasal meja axis. Vertices yang duduk dekat meja axis. Okay. So, kita tengok kat sini dia ada negatif 3, negatif 5, 7, negatif 5. So, kalau kita tengok kat sini apa yang sama kat sini? Part CY betul? K dia tu sama. Foci pun sama. K dia dekat negatif 5 juga. Okay, so cikgu pun tariklah satu nilai. Kita confirm akan ada center kat sini satu. Kita akan ada F1, kita akan ada F2. Lepas tu kat sini kita akan ada V1, kita akan ada V2. Boleh? Cikgu tak lukis lah. Sepatutnya bentuknya macam ni lah. Ellipse kan? Tapi kita ambil apa yang diberi je. So vertices pertama adalah negatif 3, negatif 3, negatif 5. Vertices yang kedua adalah 7, negatif 5, kiri kanan Lepas tu kita ada foci yang pertama negatif 1. Negatif 1, negatif 5, betul. Lepas tu foci yang kedua ataupun fokus yang kedua adalah 5, negatif 5. So kita tengok balik, kita ada x minus h square overkan dengan a square tambah kita ada y minus k square over b square sama dengan 1. Okay, so cikgu nak tanya. Keperluan kita adalah mencari nilai A, nilai B dan nilai HK ni. Boleh keperluan kita. Kalau tak, kita tak akan dapat lah equation of ellipse ni dalam bentuk standard form. Okay, apa yang cikgu nampak kat sini, center tak ada lagi. So center tak ada, tak boleh lah cari H dengan K kan. Tapi awak kena ingat, center adalah midpoint. Boleh? Midpoint. Mana-mana awak nak pakai. Midpoint antara V1 dengan V2 ataupun F1 dengan F2. So boleh pakailah mana-mana. Okay, so center boleh cari dengan mudah sebab dia adalah midpoint. Okay, so midpoint. Nak pakai apa? Vertices ke focus? Nak pakai foci? Kita pakai foci. Kita pakai foci So kalau foci negatif 1 tambah 5 bahagi 2. Negatif 5 tambah negatif 5 bahagi 2. So jawapan kita kat sini negatif 1 tambah 5 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Boleh? So negatif 5 tambah negatif 5 dapat negatif 10. Bahagi 2 dapat negatif 5. So tak berubah lah. Sini adalah 2, negatif 5. So kalau guna vertices sekalipun, dia akan dapat nilai yang sama. So daripada sini, kita dah tahu H dengan K kita. Boleh? Ni adalah center kita. So lepas tu, kita dah ada A sebenarnya. Kita dah ada A. Ni adalah jarak A. Daripada C ke vertices, daripada center ke vertices adalah A. So A ni kita dah tahu dan berapa jaraknya. Nak senang buat sini. 7 tolak 2. Boleh? 7 tolak 2. A kita adalah 5. Boleh? Kalau kita tengok kat sini pula. 2 tolak 3. A kita pun akan dapat 5. Boleh? So kita dah boleh mention kat sini A kita sama dengan 5. Lepas tu, center kepada foci ataupun center kepada fokus kita yang pertama ni adalah jarak antara fokus dengan ni. Nilainya adalah 3. 5 tolak 2 kan, dapat 3. So, kita dah tahu C kita adalah 3. Boleh? Okay, so sekarang ni A dah ada, C dah ada. C tak ada keperluan dalam ni. Dalam apa kita punya equation of ellipse ni, tak ada keperluan. Tapi, kita perlu cari B menggunakan C. So, macam mana nak cari B? Kita ambil formula C square adalah A square minus B square. Andai kata kita nak B, so B square duduk sini lah. So dia akan jadi A square minus C square. Okay, so kita tengok. A square dapat berapa? A square dapat 25. C square dapat 9. Kat sini akan jadi 16. So kita ada B square.
sama dengan 16. In other words, B adalah 4 atau plus minus 4 lah. Boleh? So, cikgu ambil sebagai 4 je lah untuk letak kat sini. Okay. So, kita dah ada A. Boleh? Kita dah ada B. Dan kita juga ada H dengan K kat sini. So, ellipse perlukan benda ni A, B dan center. So, bolehlah kita tulis dia punya formula. So, kita ada yang pertama adalah X tolak 2 square bahagikan dengan 25 ataupun nak buat 5 square pun boleh. Lepas tu kita ada Y tambah 5 square bahagikan dengan 4 square. 4 square adalah 16 sama juga dengan 1. So ni adalah equation of ellipse dia. Ni jawapan dia equation of ellipse. Okay kelas, boleh follow? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, okay. So kita tengok lagi example 3. Okay, example 3 dia minta kita sketch. So kita sketch lah. So sketch the ellipse with the equation x minus 1 square over 25 plus y square over 16 is equal to 1. Okay, so yang pertama sekali keluarkan center dia dulu. Seperti yang kita tahu, center dia adalah 1 dan 0. Setuju? Setuju. Okay, kalau tak sure kita boleh tulis dulu kat sini. A square adalah 25 ataupun 5 square tambahkan dengan y square is equal to 4 square is equal to 1. Okay, dah. So, kita boleh dapat lah A kita sama dengan 5 dan B kita sama dengan 4. Satu lagi, C square. C square adalah A square minus B square. Which is kita akan dapat 25 tolak 16 dapat 9. C kita sama dengan 3. So kita dah ada nilai-nilai ni. Yang mana nilai A adalah jarak antara center dengan vertices, major axis. B adalah jarak antara center dengan vertices dekat minor axis. Lepas tu C ni adalah jarak antara center dengan foci. Okay. So kita cuba lukis lah. Boleh. So yang pertama perlu ada axis lah. X dengan Y. So cikgu akan ambil kira nilai-nilai yang kita dah dapat ni. Okay, kita cuba lukis. Okay, tak maaf kalau axis dia bengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, bolehlah ni. Tangan bengkok, nampak macam mana? Okay. So kita start dengan yang pertama. Yang pertama nilainya adalah 1, 0. Mana datang 1, 0? Sebab center dia boleh. 1, 0 1, 0. Elok je cantik duduk sini. 1, 0. Boleh. Ni adalah center. 1, 0. Okay. Lepas tu yang kedua, cikgu akan ambil vertices. Vertices adalah jarak dia daripada center kepada vertices 5. So 1 tambah 5 dapat 6. Boleh? 1 tambah 5 dapat 6. Bolehlah cikgu ambil lebih kurang macam ni 6, 0. Boleh. Yang berubah adalah dekat part CX. Lepas tu kat sini 5 juga jarak dia. Cuba kira. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Negatif berapa? Negatif berapa? Negatif 4. Yes, negatif 4, 0. Boleh. So ni adalah dia punya nilai vertices yang pertama. Okay, so kita tengok ni pula. Kita tengok dia punya C pula. C dia adalah 3. So 1 tambah 3 dapat 4. So somewhere dekat sini lah. Cikgu just agak je 4, 0. Kalau tulis, kalau korang kira guna pembaris ni lagi tepat lah. So kat sini tolak 2 jadi tolak 2, 0. Ni adalah fokus dia. Ni V. Ni F1. Ni F2. Ni V1. Ni V2. Okay. Ke atas pula. Dia menegak ke atas pula. Menegak ke atas. Nilainya adalah 3. Betul? Sorry, bukan 3. 4. So, kalau sini 1. Boleh? Kalau sini 1. Cikgu buatlah. Satu lagi axis dia. Namanya minor axis. Cikgu tak buat major axis sebab major axis memang duduk cantik dekat
duduk dekat paksi X. Okay, so jaraknya adalah 4. Boleh? So, sini adalah 1, 4. Sini 4 1, 4. Yang berubahnya adalah dekat nilai paksi Y ataupun koordinat Y. So, kat sini pula 1 juga. Tapi 1, negatif 4. Okay, kelas. Sampai sini okay. So, daripada sini. Okay, so daripada sini kita pun mula buat bulatan. Buat cantik sikit lah. Dan pastikan bentuknya adalah bentuk curve. Bukan bentuk tajam Lebih kurang. Oi, langgar lah. Lebih kurang macam ni. Kalau cikgu lukis dekat kertas ni lagi cantik lah. Dekat apa? Dekat rekom ni dia buruk sikit. Tapi ni lah anggaran dia. Korang lukis lah cantik-cantik Cuma cikgu tak nak lukisan awak jadi macam ni. Dia berbucu. Dia tak ada bucu macam tu. Boleh? Tak nak pula. Elok dah ni, dia tajam tu. Pergi tajam macam ni, pergi macam ni. So, ada curve sikit lah. Ataupun atas ni cantik. Tapi sini pula dia tajam lah. Dia bukan macam tu. Boleh? Cikgu tak nak adalah bentuk-bentuk ni. Bentuk dia biar cantik, bulat dia. Boleh? Macam ni, macam tak betul ni kan. Tapi sepatutnya dia akan curve cantik lah. Alright. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, so kita teruskan Okay, so ni ellipse yang kedua. Dia bujur menegak pula. Okay, kita tengok sikit lah. Kita tengok sikit dia punya formula dan dia punya perbezaan. Okay, so tengok masih lagi sama. Kita pakai X minus H square, A square plus Y minus K square, B square. Bezanya sekarang, nilai A akan dapat lagi kecil dari nilai B. Sebab major axis dia di paksi Y. Tadi major axis dia di paksi X. Boleh? Major axis dia kat paksi Y. So, bila major axis kat paksi Y, dia akan ada fokus dekat paksi Y. Beza dengan tadi, fokus dia semua duduk dekat paksi X. Boleh? Horizontal lah, horizontal axis. Sekarang ni dia punya major axis duduk dekat vertical axis. Dan kalau awak perasan, C square dia dah jadi B square minus A square. Yang kita dapat kat atas ni, C square, A square minus B square. Dia terbalik. Dan kena ingat kenapa B square minus A square? Sebab nilai yang lagi besar akan tolak lagi kecil. So jawapan dia dah dapat positif. Kalau andai kata A square tolak B square untuk case ni, dia akan jadi negatif. So tak boleh square root nanti. So logiknya macam tu lah. So yang ni kita ambil dulu kita ambil kira yang ni. Nilai A akan lagi kecil daripada nilai B. Fokusnya akan duduk di vertical axis. Duduk kat vertical axis. Dan tengok major axis dia dah jadi vertical axis. Minor axis dia akan jadi dekat horizontal axis. Okay, so kita tengok kejap. Ni center dia. Boleh? Ni center dia. Center HK masih sama lah. Equation of major axis dah berubah. Instead of Y tadi, dia dah jadi H. Dia jadi X. Lepas tu, minor axis dia dah jadi dekat Y instead of X. Lepas tu, foci dia akan berubah di Y coordinate. So, Y coordinate affected. Y coordinate affected. Akan berubah lah. Okay, so kita tengok. Vertices of major axis. So, major axis kat sini kat sini. Dan kena ingatlah tadi, jarak dia yang daripada sini ke sini masih lagi A. Jarak daripada vertices ni ke center masih lagi B. Cuma B akan lagi besar daripada A. Boleh bezakan kelas? Boleh cikgu. Boleh? Okay, now kita tengok example 4. Boleh, kita tengok example 4 tapi sekarang ni soalannya dalam bentuk ayat lah. Boleh? Soalan dia dalam bentuk ayat. Okay, dia cakap find the equation of ellipse with center 3, 1, the major axis running parallel with the y-axis. Boleh, the major axis is running parallel to the y-axis. The length of major axis is 10 units. The minor axis is 6 units. Sketch the ellipse. Okay, satu lagi mungkin cikgu tak
sebut pasal length of major axis. So kita tengok, kita tambahlah sikit dekat kita punya nota ni, length of major axis. Length of major axis adalah 2B. Boleh? Length of minor axis, tolong tambah is 2A. Boleh? Untuk kes yang pertama. Yang kedua, untuk kes yang bujur yang satu lagi ni, kita ada length of, ada juga sini So length of major axis. Kes ni major axis dia A, so 2A. So length of minor axis adalah 2B. Okay. Dah dah salin belum? Dah. Dah, okay. So settle untuk length of major axis. So kita patah balik dengan soalan tadilah. Okay. So soalan dia, find the equation of ellipse bila diberi dalam bentuk ayat macam ni. Sama je lah konsep dia. Okay, dia cakap find the equation of ellipse with center 3, 1. Cikgu tulis dulu lah. Kita ada x minus h square. Dia ada sketching kat sini. So a square tambah y minus k square over b square is equal to 1. Boleh? So yang pertama diberi center dia 3, 1. So kita dah tahu dah, ni adalah h, ni adalah k. Lepas tu diberi major axis is running parallel to y axis. So ni y axis. Ni y axis. Major axis dia running parallel. So kita boleh agak lah, bila dah sebut running parallel to y axis ni, dia adalah vertical major axis. Vertical major axis. Bila vertical major axis, B lagi besar daripada A. So B lagi besar daripada A. Okay. So length of major axis. Length of major axis untuk case ni. So length of major axis adalah 2B. 2B sama dengan 10. Which is B sama dengan 5. Dah boleh jawab dah. B sama dengan 5. Lepas tu, the minor axis is 6. So length of minor axis adalah 2A sama dengan 6. So A sama dengan 3. So kita dah dapat dah A sama dengan 5. B sama dengan 5. A sama dengan 3. Okay. Dah. H dengan K dah ada. B dengan A dengan B pun dah ada. Tapi ada perkataan sketching kat sini. Bila sketch, kita perlukan lengkap. Kita perlukan center. Boleh? Kita perlukan center. Kita perlukan foci. Kita perlukan vertices. Boleh? Tanpa tiga ni, tak lengkap awak punya sketching. Okay. So, kalau ikutkan, find the equation of ellipse, kita dah jumpa lah. Which is x minus 3 square over 3 square tambah y minus 1 square over 5 square is equal to 1. Dah jumpa dah. Ataupun kalau tak nak tulis bentuk ni, boleh tulis dalam bentuk 9 dengan 25. Boleh tulis dalam bentuk x minus 1 square over 9 plus y minus 1 square 3 over 25 is equal to 1. Boleh tulis macam ni lah. Boleh? Okay. Tapi sebab dia minta sketching, so bila sketching kita kena adjust sikit lah. Boleh? Kena adjust sikit dan perlu mencari nilai C. Boleh? So C square adalah B square minus A square. Dalam kes ni lah. Kita ada 25 tolak 9 sama dengan 16. Which is C kita adalah 4. Boleh? Kita ada B5, A3, C4. So ni Okay. So cikgu mulakan dengan sketching. Boleh? Samalah. Kita akan pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sambung-sambung lah. Okay. Lepas tu cikgu tarik sikit.
ke atas ni. Dia kiri kanan okey, di atas bawah dia bengkok sikit. So ni Y, ni X. Okey, so yang pertama kita lukis center dia dulu. Okey, center. Center dia adalah 3, 1. 3, 1. Cikgu ambil lah Sini 3, lebih kurang. Sini 3, 1. Tapi 3, 1 dekat atas ni lah. Boleh kelas? Okey. So rujukan pertama korang adalah center. Lepas center terus buat titik-titik-titik. Titik-titik ni adalah titik kepada aksis awak. Boleh? Ni adalah major aksis awak. Lepas tu titik ni pula adalah titik minor aksis. Boleh? Pastikan ada benda ni. Sebab ni adalah minor aksis. Ni adalah major axis. Cikgu letak kat atas ni. Ni namanya major axis. Kenapa kita tak buat solid line? Sebab solid line hanya milik axis Y dengan axis X. Okey. Kita teruskan. Kita tengok Dia cakap kat sini C berapa? B berapa? 5 kan? Okey. So yang affected kat sini adalah nilai Y. So 3 masih tak bergerak. So 1 tambah 5 akan dapat 1 tambah 5 dapat 6 kan? So 3, 6 kat sini. Lepas tu 1 tolak 5 dapat -4. Okey, -4. Cikgu buat anggaran je lah -4 kat sini. So -4. So 3, -4. Okey. Boleh? Lepas tu kita ambil C pula. C berapa? C dia adalah 4 tadi. So 1 tambah 4 dapat 5. Lebih kurang kat sini. So 3, 5. Lepas tu 1 tolak 4 dapat -3. So sini adalah 3, -3. Dah. Settle. Boleh? Dah ada 4 titik dah. Lepas tu nak cari dekat ni pula. Ni jarak dia adalah 3. Boleh? Jarak dia adalah 3. So 3 tambah 3 dapat 6. Boleh? 3 tambah 3 dapat 6. So 6, 1. So kat sini pula 3 tolak 3 dapat 0. So cantik duduk situ. So sini adalah 0, 1. Okey. So jom lukis. So daripada sini tarik. Pergi sini. Pasti jangan tajam Ni pergi sini. Ni tarik naik. Pergi vertices ni. Vertices ni naik. Struggle isteri lah. Okey. Pastikan cantik lah Sepatutnya awak punya lukisan lagi cantik dari cikgu. Awak boleh freehand. Cikgu ni view kod lain, tulis kod lain. Okey, dah. Inilah bentuk kita punya ellipse yang dalam bentuk soalan yang diberi ni lah. Okey kelas, boleh tak? Pastikan semua ada vertices ada, focus ada, foci dua-dua ada, center kena ada dan major minor axis tu pun kena lengkap. Okey kelas, boleh setakat ni? Boleh cikgu. Boleh Okey, so kita forward lagi ke next soalan. Tengok macam mana pula masalah-masalah lain yang boleh dikaitkan dengan soalan ellipse ni. Okey, kita tengok example 5. Find the equation of ellipse with vertices 8, 5, tan 1, boleh, and center 8K. Sudah. Boleh. So kita ambil dulu center dia 8K. Cikgu lukis lah Buat gambaran je lah dulu. Sebelum tu kita ambil keperluan apa yang perlu ada. So kita ada x minus h square over a square. Sama major axis dekat vertical, major axis dekat minor, dekat horizontal pun ni lah equation dia. Andai kata soalan ni dia tak mention apa-apa pasal tu, so kita cuba carilah. Okay. Lebih kurang macam ni lah dia cakap center dia 8K. Boleh? Sekejap cikgu padam je ni. Tanpa axis dulu
K. Cikgu ambil 8K. Draw. Okay, kita ada 8K. Sini 8, sini K. Boleh. Koordinat dia. So, cikgu terus buat. Tak tahulah ni, major axis ke minor axis, tapi cikgu terus buat axis dia. Lepas tu, mention lagi. Dia cakap vertices. Vertices yang pertama dia adalah 8, 85. So, 85, apa yang berubah kat situ? K. Tak tahulah, 85 mungkin duduk atas ni. 85 tu mungkin duduk bawah ni. So, cikgu assume 85 duduk kat atas lah. Cikgu assume dulu Kita tengok possibility dia lah. 85. Lepas tu 10, 1. 10, 1. So, 10 tak akan duduk kat atas ni. Boleh? 10 tak akan duduk line ni. 10 akan duduk area sini lah. So, 10 ni 8K. So, 10, 1. So, somewhere dekat sini lah kot. Ataupun dekat sini. Andai katalah cikgu letak 10, 1 dekat sini Andai kata 10, 1 dekat sini. Okey kelas. Boleh agak tak apa nilai center? Kelas, boleh agak tak apa nilai center? Tengok dekat vertical axis kita ada 85. Betul lah, yang berubahnya adalah nombor 5 dengan nombor K dan seterusnya lah. Which is tak tahu lagi nilai kat sini, mungkin adalah K tambah 5 ataupun K tolak 5 lah. Lepas tu kat sini yang berubah adalah nilai X. Yang tak berubah adalah nilai Y. Nilai Y. Boleh? Yang tak berubah adalah nilai Y. Cuba kita tengok dekat sini. Yang tak berubah adalah nilai Y. Ni. Y ni tak berubah sepatutnya. So boleh tahu dah center dia berapa? 81. Ya, center adalah 81. Dah jumpa 1. So sini 81 nanti Okey, 1. Dah kalau sini 81 dah jumpa, kat sini dah tahulah B berapa. B berapa? B 2. Boleh? Atas? Dah tahu 1? 5. Sini 4. So kita dah dapat. Tengok bolehlah buat jalan kerja sikit kan. Kita tahu kalau A adalah 10 tolak 8, dapat 2. B pula macam mana dapat? Adalah 5 tolak 1, dapat 4. Boleh? Kita pun boleh cari X minus 8 square over 2 square tambahkan dengan Y minus 1 square over 4 square. Sama dengan 1. Memang kita nak cari A dengan B je pun. Lepas tu dengan center kan. Okay, so finalizekan answer dia. X tolak 8 square over 4 plus Y minus 1 square over 16 is equal to 1. Boleh follow kelas? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. So example 5 settle. Kita teruskan. Sudah. Dalam bentuk ni pula. Okay. So soalan dia example 6. Sketch the graph of equation. Okay. Kelas, untuk pengetahuan, ni bentuknya adalah bentuk general form. Boleh? General equation lah. Boleh? Yang kita ada sebelum ni bentuknya adalah ni yang kita ada ni adalah standard form. Cikgu ambil kat sini lah ni Ini adalah standard form. Standard equation. Okay, so kita teruskan kat bawah ni. Okay, dia bagi dalam bentuk general form. Maksudnya, dalam arti kata lain, kita kena ubah bentuk ni kepada bentuk X tolak H square over A square plus Y minus K square over B square sama dengan 1 dulu supaya kita boleh sketch graph, kita boleh cari nilai A, kita boleh cari nilai B, kita boleh cari nilai H, K dan seterusnya cari nilai C lah. Sebab dia minta sketch semua kena ada kan. Okey, walaupun nampak pendek je jalan dia punya
equation ni ataupun soalan ni. So banyak kerja kita nak buat. Okay, tugas kita yang pertama adalah tukar bentuk general form kepada standard form. Okay, bila nak buat general form kepada standard form, kalau kita perasan 16x square tambah 9y square plus 64x minus 18y minus 71 is equal to 0, which is banyak nak kena adjust ni. Tapi macam mana nak adjust daripada general equation kepada standard equation? Ada idea? Ada idea tak? Okay, so nak tak nak? Ya? Tak. Okay, by using CTS. Apa tu? Completing the square. Cikgu ada ajar cara pendek gitu kan? Square. Okay, cikgu ada ajar cara pendek gitu. So kita cuba buat cara pendek, cara cepat lah. Okay, kumpulkan 16x square tambah 64x. Satu, kumpulkan Lepas tu, ni satu benda lah. Tambahkan 9y square tolak 18y. Satu benda. Yang lain tak ada kaitan, kita alih ke sini. So 71 kat sini. Boleh? Okay, so kita mulakan kita punya completing the square. Tapi dengan syarat nak buat completing the square ni, depan dia kena coefficient dia 1. So 16. Letak kat luar dulu. Okay, 16 letak kat luar, tinggal x square. 64 bagi 16 dapat 4 kan? Tambah 4x. Boleh? Lepas tu sini 9. Cikgu letak kat luar dulu So y square tolak sorry. Sini tolak 2y. Sama dengan 71. Tak ada efek lagi. Dalam ni, dalam bracket, square bracket ni cikgu akan buat completing the square. So kita mulakan 16 dalam bracket ni x. Ambil x, bahagikan 24 tambah 2. Dapat square. Tolakkan tambah 2 ni square. Dapat 4. Boleh? Okay, settle satu. Tambahkan 9 y. Ambil sini, tolak 1. Dibagi 2. Square. Negatif 1 ni, kita tolak. Kita squarekan dapat 1. Sama dengan 71. Tak habis lagi, kita pecah bracket. Pecahkan square bracket, kita akan dapat 16. Dah pecah bracket 16. X tambah 2 square minus 64. Dapat 64 balik Boleh tambah. Lepas tu 9. Y tolak 1. Tolak 9. Setuju tak kelas? Setuju. Okey, tolong kira kan. 64 tambah dengan 9 dapat 73. Tambah 71 dapat 144. Okey, cikgu nak sahihkan je. Kat sini, cikgu alihkan 64 dengan 9 ni, pergi belah sini, dia akan jadi 144. Ni ni alih buat pergi sebelah. Ni buat alih pergi sebelah, jadi 144. Tinggallah 16, x tambah 2 square. Tambahkan dengan, ni ada square. Sini 9. 9, y tolak 1, square. Okey. Masih lagi tak sama dengan standard form. Standard form dia belakang mesti 1. So, cikgu pun bahagikan semua ni dengan 1. Bahagikan semua ni dengan 144. Supaya belakang jadi 1. So, cikgu buat kat sini. 16, x tambah 2 square. Bahagi 144. Tambah 9, y tolak 1 square. Bahagi 144. Sama dengan 1. Okey, dah nampak dah sikit-sikit. Tapi belum lagi. Sebab atas ni tak ada koefisien depan yang square tu. So, kita kena bahagikan lah. Okey, cuba bahagikan. 16 bagi 144. Apa jadi? 1/9. Okey, so kat bawah ni cantik lah. X tambah 2 square. Dapat per 9. Kalau 9 bahagi 144? 1/16. Okey, good. Y tolak 1 square dapat 16. Sama dengan 1. Okey.
So ni yang kita ada ni, yang kita ada ni adalah standard form, boleh? Standard form yang mana kita boleh cari A, boleh cari B, boleh cari HK. Okey, keluarkan. A sama dengan 3, B sama dengan 4, H sama dengan negatif 2, K negatif 1. C pula, C square adalah 16 tolak 9. 16 tolak 9 dapat berapa? Dapat 7 kan? So C adalah square root of 7. Okay, A, B, C semua dah cukup. Soalan dia minta apa tu? Sketch the graph. Tak minta equation pun, dia minta sketch the graph. Okay, muat tak nak sketch ni. Okay, sekejap. Cikgu alihkan parabola ke bawah lah. Okay, ni last example. Okay, cikgu ambil balik tadi Kita ada X tambah 2 square over 9 plus Y minus 1. Sorry. Minus ke plus cikgu buat? Oh, betul lah. Minus 1 square over 16 is equal to 1. So, sini betulkan sikit lah. Ni adalah positif. Okay, cikgu betulkan kat bawah dia. So, kita ada center negative 2, 1. A sama dengan 3. B sama dengan 4. C sama dengan punca kuasa 7. Okay, kelas. Vertical magic axis ataupun horizontal magic axis? Vertical. Okay, good. Sebab B lagi besar Mm-mm. Okay, so kita mulakan lukis lah. Tarik dulu. Ya Allah. Okay, tarik dulu. Cikgu lebihkan ke sebelah kiri sebab negatif tu. Ni X, ni Y. Ni Y, ni X. Okay, kita start dengan center dulu. So, center dia adalah negatif 2, 1. Negatif 2 ni 1. Negatif 2 jauh sikit lah. Negatif 2. Okay, so sama tadi negatif 2, 1. Apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan buat axis dia dulu. So, ni adalah minor axis dia sebab kita tahu major axis dia adalah vertical. Ni. Soalan dia minta sketch je. Daripada sketch tu macam-macam nak kena cari. Okay, dah. So, yang pertama adalah mencari nilai A. So, nilai A adalah 3. So, negatif 1. Sorry, negatif 2. Ni 1 Negatif 2. Kita tambah 3. Dapat 1. So, 1 dekat sini lah. Lebih kurang. Jauh ni jarak dia. Jauh sikit lah. Ni adalah 1. So, ni yang pertama Tu jarak dia kat sini adalah 3. So, sini should be jadi negatif 2 tolak 3 jadi 5. Negatif 5. So, ni adalah negatif 5, 1. Sini, 1, 1. Okay, yang atas pula 4. Naik 4 ke atas. So, yang 4, 1 tambah 4 dapat 5. Boleh. Sini adalah negatif 2, 5. Okay. 1 tolak 4. Jadi negatif 3. So, sini negatif 2. Negatif 2. Negatif 3. Okay. Fokus duduk dekat sini. C dia adalah 7. So, kat sini yang berubah adalah part CY. Yang berubah adalah part CY. So, part CY dia 1. So, ni kat atas ni cikgu buat lebih kurang Sini adalah negatif 2. 1 tambah 7. Kat bawah ni pula cikgu buat jauh sikit lah. Sini adalah negatif 2. Negatif 2, 1 tolak 7. Okay, dah. Okay, so plotting lah. Ni 1.
Satu lalu kat sini. Satu lagi kat sini. Okay. Dah. Buruk je. Okay kelas. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okay. So kalau korang ikut skill yang cantik ni, lukisan ni memang akan dapat smooth, cantik. Lepas tu dia punya titik pun senang cerita dapat lagi menarik lah daripada gambar cikgu ni. Boleh. Okay. So untuk ellipse kita stop sampai sini dulu. Boleh. Untuk ellipse kita stop sampai sini dulu. Okay, kita jumpa lagi next kuliah hari Selasa. Okay, thank you kelas.